Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas sami'ul 'alim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Dan syarat bagi sah Jumaat itu 6 perkara. Syarat sah, syarat wajib syukur apa tu. Yang pertama, bahawa jatuh Jumaat di dalam waktu zuhur. Artinya kalau kita buat waktu lain tak boleh lah. Dalam waktu asar ke belum zuhur ke tak boleh. Maka jika picik waktu, picik ni sepik, tak teluh lah waktu sepik. Maka jika picik waktu zuhur daripadanya dan daripada dua ketebahnya, dia tak teluh ketebah, zuhur sepik sangat. Dua rakaat semaya pun tak teluh, ketebah pun tak teluh. Ataupun syak pada demikian itu, demikian Jumaat dan dua ketebah tu. Teluh ke tak teluh, ada masak gitu. Wajib disemaya zuhur, pakai waktu zuhur tu, kalau tak ada. Ataupun keluar waktu zuhur daripada semaya Jumaat, habis waktu zuhur, wajib disepenuhkan semaya zuhur. Maksud wajib disepenuh ni, kita buat Jumaat, zuhur habis, Jumaat kita tak sudah lagi. Kita ada semaya Jumaat, tapi waktu tu tengah habis, waktu habis tengah-tengah duk semaya, maka wajib disempurnakan dengan zuhur. Waktu zuhur. Dan tidak berkandak kepada niat zuhur. Ke satu sikit. Yakni tidak sah Jumaat itu melainkan apabila jatuh semuanya dalam waktu zuhur. Daripada gelecir matahari hingga jadilah bayar tiap-tiap waktu itu seumpama. Itu tafsir waktu zuhur tu, bergelecir. Kerana bahawa sah Jumaat dan zuhur itu waktu yang satu, yakni waktu tula ya. Maka tidak bersalah waktu keduanya. Artinya bukan waktu lain, waktu tula. Dalilnya kerana hadis Anas, Nabi kana yusallil jumu'atahi natamilus syamsu. Maksud bahawa Nabi beliau bersalat Jumaat ketika gelincir matahari. Itu dalil kata waktu tula ya. Tula. Maka Rasulullah tidak bersembahyang Jumaat melainkan dalam waktu zuhur. Bahkan pada awal waktunya, awal waktu zuhur pula. Dan di atas demikian itu berlaku para khulafaur rasyidin, maka mereka yang kemudian daripada mereka itu. Kata Imam kita Syafi'i, sallan Nabi wa Abu Bakrin wa Umaru tu bukan Umara. Wa Umaru wa Utsmanu wal a'immatu, bagi itu kena fikir. Utsmanu, Umaru atas pada kata Nabi. Wala immatu ba'dahum kulla jumu'atin ba'da zawali. Lepas pada kelecir belakanglah. Setelah semaya Nabi dan Abu Bakar dan Umar dan Osman dan segala imam yang dia daripada mereka tu akan tetap Jumaat tu dia pada gelecir matahari. Tu waktu dia lah, waktu dia. Kita gila sana. Kedua, dan syarat yang keduanya bahawa dikerjakan Jumaat di dalam perbinaan, di dalam bangun ni suasana kampung yang berhimpun, yakni di dalam peridaran dan perhimpunan rumah-rumah. Artinya Jumaat ni kita nak buat ni, kalau buat di tengah padai lubik luar pada kampung tak boleh. Kena buat dalam suasana dalam kampung lah dah katanya. Tengah kampung ke tepi kampung tak kira, yang penting dalam perhimpunan kampung. Kita nak buat. Sama ada yang pada batu, binaan kita nak buat apa ni? Kampung tu.
Sama ada ia, yakni peripunan rumah-rumah salah. Daripada batu, ataupun pada tanah, ataupun kayu, ataupun lain. Yang bermukim padanya pada kampung saat itu, pada rumah-rumah perhimpunan rumah tu, bilangan-bilangan yang memperbuat mereka itu akan jemaah. Nak suasana kampung lah pendek atau mudah-mudah. Sekira-kira tak musafir mereka itu daripadanya ketika sejuk dan ketika panas. Orang tak jerah ke mana-mana. Maknanya kita nak orang yang mustautin. Orang yang tetap duduk situ. Malaikat kena hajak. Kalau yang pergi pun kena hajak besar lah. Sama ada ia negeri ataupun dusun. Yang penting perhimpunan rumah. Kesatu bawah, yakni tidak didirikan jemaah dan tidak terjadi ia jemaah dan tidak sah ia malaikat di dalam negeri-negeri, qaryah-qaryah, kampung-kampung atau yang berhimpun binaan padanya. Binaan di rumah lah, rumah-rumah apa semua. Dan terdapat tidak bahawa ada binaan itu berhimpun. Kerana jemaah itu tidak didirikan di zaman Nabi dan zaman Khulafa' Rasyidin, malaikat pada tempat bermukim yang dimustautinkan dia oleh ahli musim panas, ada musim sejuk. Semua duduk situ belakang. Tak tahu ke mana dah. Bertapak situ dah. Sama ada bangunan itu pada batu ke, kayu ke, atau tanah, ataupun lain tak kira lah. Yang penting ada bangunan lah, kampung. Sama ada pada negeri, padanya negeri yang besar, yang ada beberapa kedai ataupun qaryah yang kecil-kecil. Tetapi dengan syarat bahawa tak kurang penduduk mustautin daripada 40 orang laki-laki. Syarat bilangnya suku dah tu. Satu syarat bilangnya suku. Kita pergi di sana. Dan tidak sah jemaah bagi ahli khiyam. Khiyam ni khemah. Orang yang duduk tengah pandai pasir 2-3 bulan, pindah duk lain pula, tak tetap. Buat duk khemah. Hak tangkem kot tengah-tengah pandai. Tak ada dah. Pada tempat mereka itu. Kerana mereka itu atas kelakuan orang yang musafir. Dan tidak bagi mereka itu perbinaan orang yang mustautin. Dia kata bukan buat tempat untuk tetap duk situ dak. Jadi dia hijrah sampai ke kami situ 2-3 bulan lah. Ni jangan nak ada dah. Kira zaman dulu lah. Zaman dulu. Kalau kita kira kita lah ni ada juga jenis. Jenis orang tak ada rumah kan. Hidup situ buat ting, hidup jual situ setahun. Nampak tak laku. Hidup lain pula. Itu bukan mustautin tu. Tetapi jika kedengaran mereka itu akan ber jemaah daripada tempat jemaah. Jadi dia tu kena pergi. Cuma nak bilang tu tak boleh lah. Wajib atas mereka itu semai jemaah pada tempat yang didirikan jemaah itu. Dia kena buat jemaah. Tapi kita tu nak bilang dengan dia tu tak boleh bilang. Akan satu turun di bawah, yakni tidak sah jemaah bagi ahli khemah. Khemah ni khemah tin lah. Sama ada berpindah mereka itu daripada tempat mereka musim sejuk kah ataupun musim panas. Tak kira lah. Tapi orang tak tetap lah. Ataupun ada mereka itu berkekalan padanya musim sejuk, musim panas. Duduk situ. Maka tak wajib atas mereka dan tak sah pada mereka itu. Kerana mereka itu atas kelakuan orang musafir. Ya kalau orang tetap sengerti kena buat rumah diri dengan tia kayu tak apa dah. Bahkan tak kemah gitu ya. Dan tidak ada bagi mereka itu bangunan perbinaan orang-orang mustautin. Kerana bahasa kabilah-kabilah Arab di zaman Rasulullah adalah mereka itu berhimpun mereka di keliling kota Madinah. Penuh duduk di liko-liko dengan Madinah tu dah. Dan tidak mereka itu bersolat jemaah pada. Dan tidak menyuruh Nabi mereka itu dengan dia. Malaikat apabila sampai mereka itu oleh ber. Sampai ber tak apa. Duduk jauh-jauh tu tak kena jemaah. Maka bahasa jemaah tu wajib atas mereka itu. Dan hadir tempat ber itu. Dia kena gila tu. Dan ketiganya, ni syarat sah ni. Syarat ketiga. Dan ketiganya bahawa jangan mendahulukan dia dengan takbiratul ihram. Ini masalah bila jemaah ni. Baca apa bila?
Dan jangan menyertai akan dia akan Jumaat pada takbir oleh Jumaat yang lain. Dulu pun tak boleh, sekali pun tak boleh. Pada tempat mendirikan Jumaat itu. Karena tertegah berbila Jumaat pada satu tempat. Malaikat jika banyak ahli tempat Jumaat itu. Kalau ramai tak apa. Dan kesukaran berhimpun mereka itu pada satu tempat. Payah kita nak himpun. Boleh berbilang. Maka harus berbilang Jumaat kan hajat. Dan sahlah Jumaat bagi sekalian yang dulu dan yang kemudian. Masalah gini. Satu kampung asalnya kena buat Jumaat so. Kalau satu kampung pecah Jumaat tu baik dua dengan tanpa uzur, Jumaat mana hak takbir dulu, Jumaat tu lah hak jadi. Apa dah? Sini Jumaat, sini Jumaat. Siapa takbir dulu, hak tu sah. Hak belakang kena buat zuhur. Tak sah. Itu masalah pecah Jumaat kalau tak ada uzur. Saja nak buat lah. Orang cukup belakang ni 40 ni 40. Nah, adapun kalau pecah Jumaat dengan sebab uzur, kita kata nak beri pun setepak ni tak boleh muka ramah. Kalau pergi pun sejid tak teluh, zahmah orang, jadi terpaksa kena becek buat dua. Hak tu dua-dua Jumaat sah belaka. Dan yang kata dua, kalau 3, 4, 5 bilang pun tak ada masalah lah. Sebab adanya hajah. Apa dah? Situ. Jadi masalah hak kata kena syarat hak takbir dulu tu masalah tak ada hajat ke apa tu, tak ada uzur ke apa. Ataupun kita kata dua suti kampung ni balah orang pecah tu baik dua, atau lek jatuh lek naik ni sampai ke tikai bayar. Akhir-akhir kena becek, lek naik suku lek jatuh suku. Kampung-kampung tu lah ya. Maka kalau sampai ke kesukaran kita nak himpun Jumaat yang dua-dua tu sah belaka. Nampak leh? Gitu masalah dia tu. Itu masalah duk pecah Jumaat Wahabi tak Wahabi itu bukan uzur tu. Itu tak uzur tu. Nah, waktu kerah cara dia, dia buat tak cukup orang dia kan dia. Waktu cukup dia. Kita tetap hak tua ni duduk situ dah dia panggil. Itu kesimpulan asal ni dah. Asal ni. Maka kita tunggu bawah sikitlah muka 2, 3, 4. Yang ni disyaratkan sah Jumaat itu bahawa ada satu Jumaat juga di dalam negeri itu, dalam kampung lah. Negeri mana negeri besar tu tak. Maka tidak didahulukan dia dan tidak menyertaikan dia oleh jemaah yang lain pada negeri. Jadi kalau ada hak dulu, hak belakang tak sah sebab dia berbilik lah tu. Dan wajib atas ahli negeri itu berhimpun pada tempat yang satu yang dinamakan dia Masjid Al-Jami'. Masjid Jami' ni masjid yang kita buat Jumaat, dia panggil Masjid Jami'. Kena berhimpun setempat lah. Bukan masuk Masjid Jami' ni masjid besar tani jalan tak. Masjid yang kita buat Jumaat dikatakan Al-Masjidul Jami' dia panggil. Adapun masjid yang kita tak buat Jumaat, masjid biasa. Mak kita ni balasah lah panggil. Tapi ya hukum tak sama pun tu. Dia tengok dalil lah. Dalil atas ini syarat ialah bahawa Jumaat itu tidak didirikan oleh baginda Rasulullah dan para khulafa Rasyidin kemudian daripada Rasulullah. Dan pada masa tabi'in, malaikat pada tempat yang satu juga. Tempat so yang Nabi buat masa tu. Tempat satu je. Maka dah pecah-pecah jemaah awak dua tu, bida'ah tu, dia tak khabar, tapi bida'ah dia buat tu. Siapa je pecahnya? Demo. Kita tak ada pecah tak. Abad dia becek dia. Tak khabar kata benar dia buat tu, sudah bida'ah dah dia panggil. Dan menguatkan demikian itu oleh hadis riwayat Aisyah. Kanan nas yantabuna yaumal jumu'ah min manazilihim wal awali. Adalah manusia itu berulang-ulang kali datang mereka itu pada hari Jumaat daripada tempat kediaman mereka itu. Dan awali ni apa? Yakni tempat sebelah naik Madinah, tempat tinggi lah, atas hampir 4 mil ataupun 3 mil daripada Madinah. Tempat sebelah tinggi Madinah. Habis kata kalau sana tu kita ambil pendapat apa ni perkataan Syekh Daud di kitab Musalli tu. Dari itu kita lakas sikit, kita tinggal di sana. Banyak juga tu. Tetapi sunat diiringi zuhur. Jadi yang sah tu sah belaka dua-dua. Ni masalah hak harus berbilang.
Tetapi sunat diiringi zuhur. Masalah bila jemaah dua tempat satu kampung bila hajat ataupun bila uzur, maka sah belaka. Tapi sunat buat zuhur lepas pada jemaah dah. Sebab apa ni? Meraikan kaum yang mengatakan tidak sah berbila jemaah semata-mata tak. Jikalau hajat sekalipun ada pendapat kata tak boleh nak buat sah juga. Sebab Nabi tak pernah buat dua. Itu kita buat zuhur lah. Buat zuhur lepas pada jemaah. Sunat dengan zuhur. Padahal sah belaka dah dua-dua tu. Sah belaka dua-dua. Hukum berbila jemaah tiada kerana hajat. Dan jika berbila jemaah tidak kerana hajat. Mana bukan hajat ke apa dak lah saja nak buat dua. Jika jatuh takbir beberapa imej, itu sekali. Itu sekaligus. Tak imej sejid tu. Allah sekali belaka. Itu sekali. Yakni bersama-sama. Ataupun sok pada dulu dan bersama-sama. Jawabnya. Maka tidak sah jemaah sekaliannya. Punuh belaka. Jadi punuh tu kena start semula pula. Takbir pula. Dan wajib sekaliannya berhimpun pada satu tempat. Dan berhimpun sah juga. Bermulai jemaah yang lain, dimulai jemaah yang lain dengan dua khutbah. Situ bukan ca tu, nak kha dah. Bagi kita dua khutbah. Kita tak ada tukar font, jadi font Arabi dengan font Jawi tu kita tak ada tukar. Ya. Sila tulis saja. Ini jika luah lagi waktu. Kalau waktu luah nak berhimpun. Dan sunat diiringi zuhur pada masalah syak. Karena ihtimal salah sesuatu daripada dua jemaah itu terdulu. Hak kita dulu kah demo dulu sunat wa zuhur. Maka tidak sah jemaah yang kedua kalinya itu. Hak yang kedua tu tak sah, mula-mula tu sah. Dan jika sudah sempit waktu tak ada dah, kerana himpun pun tak ada dah. Nak habis. Maka wajib sembahyang zuhur. Dan jika diketahui yang dulunya dan tidak lupakan dia, sah jemaah yang dulu dan batal jemaah yang kemudian. Jelas. Hak mana dulu sah, hak belakang tak sah, tak jadi. Simpulnya masalah jemaah ni kalau berbilai. Kita tiliklah. Bila kena uzur ke tak uzur. Bila berapa tak kira. Tengok hajat lah. Kalau kita kata bila kena uzur ataupun hajah, maka sah belaka. Tapi sunat diiringi zuhur. Itu dah. Adapun kalau bila jemaah tak ada hajat ke apa saja nak pecah belah, maka itu jemaah hak mana hak dulu, hak tu baru sah semaya. Hak belakang wajib buat zuhur. Tak sah je dah. Haram pula dekat pecah je. Dan syarat yang keempatnya bahawa jatuh ia berjemaah pada rakaat yang pertama juga. Dulu kita sebut kalau lebat jemaah. Sembahyang jemaah ni dia bukan syarat berjemaah dua rakaat dah. Jemaah rakaat sah tak apa dah. Lepas tu pakai farakah tak salah. Sah jemaah. Dengan bahawa berkekal berjemaah hingga selesai sujud yang kedua. Tu. Lepas tu tak apa nak farakah pun. Sujud yang kedua tu kena ada belakang. Lepas tu tak ada apa. Satu rakaat lah. Dan jika mufarakah sekalian makmum akan terimeh kemudian daripada sujud yang kedua itu sekali pun tak apalah. Kita boleh satu rakaat mufarakah cara kita sudah kelik lagi. Demo tu mufarakah cara demo kelik lagi. Hak ni mufarakah cara demo kelik lagi. Sah dah jemaah? Sah. Boleh lah tu. Tapi hak ni tak ada orang buat mah kita. Cuma hukum tu lagu tu lah bab fiqh dalam mazhab kita ni. Jemaah ni syarat jemaah satu rakaat sahaja, bukan dua dak kali. Syarat jemaah. Bersalah bilangnya 40. Maka disyaratkan dia berkekal daripada awal semaya hingga kepada salih. Hak ni lah. Dan mereka yang dapat serakaat serta imam dapatlah jemaah. Hak atas ni. Bilangnya dah. Bilangnya ni gini. 40 orang dia semaya serta jemaah tu. Jemaah mula-mula habis rakaat pertama tu. Bahawa yang kedua empat tu kita mufarakah. Cara kita demo mufarakah. Cara demo hak ni mufarakah. Cara ni kita klik pakai nasi demo tu klik. Benda hak ni klik. Ai kalmu.
Kalau ada sore yang batas semaya, maka punuh habis kita hak rumah. Enggak boleh. 40 orang, 40 orang dah. 40 orang takdirnya sore yang pergi batas semaya, maka punuh habis semaya hak kelik dah. Sebab apa boleh kata gitu? Sebab syarat 40 orang ni daripada takbir sampai ke salat jangan wibata siapa-siapa. Adapun jemaah rakaat pertama cukup dah. Awal kita klik pergi makan, dia mau klik pergi benda, dia mau klik pergi tan, dia mau klik. Tok bila semaya sejik lama sudah. Akhir-akhir suk dengan ketuk. Habis kena panggil semula klik dah. Mai semula awak jemaah kalau waktu tu ada. Kena panggil semula dah. Best semula, kan weh. Kawai tak ada sudah ketuk dulu dia kata. Dah mau klik dah sana pun nak panggil semula. Sebab 40 orang syarat berkekalan sampai sudah semaya. Hati ingat kita dah. Di situ. Dapat serakaat serta ta'imih, dapatlah jemaahnya. Siapa dah ta'imih orang tu boleh jemaah. Faham selalu tu? Kalau orang tak ada serakaat dengan ta'imih, orang tu tak ada jemaah. Aku mana? Kita pergi tu ta'imih duk tahiyat dah. Boleh dah jemaah kita? Tak boleh. Kita pergi hala kelewat lah. Ataupun kita pergi ta'imih tu tengah duduk sujud. Ta'imih tu rokok tu i'tidal dah. Sami Allahu liman hamidah. Maka kita ketika tu, kita tu kena niat jemaah semaya kita. Kita kena turut setakat kita ada dengan ta'imih. Tapi jemaah bagi kita tak dapat. Pasal apa? Pasal kita tak ada serakaat dengan imam. Dah. Apa nak semaya ke apa situ? Jawabnya orang saat ni kena tamam dengan zuhur. Tak boleh buat jemaah. Lain daripada masalah orang ni dia ni ta'imih gida satu rakaat, dia gida rakaat dengan ta'imih dia rakaat yang kedua tu, orang tu dapat rakaat, bila ta'imih wisalah tambah so lagi baca tahiyat wisalah cara dia. Nampak dah? Tu kena beza molek. Kalau kita tak gida dia tahiyat, kita kena buat zuhur. Nak buat zuhur, jangan buat jemaah. Kita tak dapat jemaah dah. Jadi kalau kita buat jemaah juga tak sah dua lah. Kerana kita tak bila dah kita tu. Cuma niat jemaah semaya zuhur. Tu masalah dia. Nah, kita tak perlu niat semula. Niat sana. Cuma perbuatan tu ubah pergi kepada zuhur. Tu lah. Maka ni kena faham, kena reti lah. Kita orang ngaji tak apa. Yang duk jadi masalah orang kampung tak biasa mendengar mengaji tu. Kadang-kadang dia pergi lewat lagi jemaah kan. Tak imej dah tahiyat dah dia pun tambah lagi dua. Tak sah tu. Bila tak sah, hari tu dia tak semaya dah waktu zuhur tu. Dia tinggal semaya. Dia berasa apa dia semaya. Tu masalah kita orang tak tahu duduk situ. Apabila kita tahu kita ni kena buat zuhur dah lah. Apa dah kita pandai, kita mengaji. Situ penting tu. Masalah lagi tak ada lewat-lewat. Ada tu, ada belana yang berlaku lagu tu. Sebab ada pergi lewat lah. Kita tengok bawah sikit. Angka 1 tu. Kalau bersalah bilangnya 40. Maka disyarat kekalnya daripada permulaan semaya lah. Hingga salih sekalian mereka itu. Hingga jikalau berhadas seorang daripada yang 40 daripada salih. Oh ya, ada masalah saat itu. Itu dalam kitab. Dan jika kamar dia daripada salih yang lain sekali pun. Batallah sekalian jemaah mereka itu. Batal habis. Sebab tu kita katanya batal seorang, batal sampai 40 orang. Ini masalah 40. Kalau orang lebih daripada 40, tak apa. Dah kena beza molek tu. 40 molek ni kalau punuh seorang, habis. Orang 41 punuh seorang, tak apa. 40 lagi dah. Dah. Dan disyaratkan pula keadaan mereka itu, yakni yang 40 itu laki-laki. Kena orang jatuh berlaku lah. Dan tak jadi jemaah dengan perempuan sekalian ataupun setengahnya. Tak ada dah. Tapi kalau perempuan lagi jemaah juga, dia tak kena buat zuhur dah tu. Orang perempuan kalau tubik semai jemaah, maka tak wajib dia semai zuhur. Yang mada dengan jemaah ya. Mak kita tak ada ni. Kalau setengah negeri Arab ada ke tidak buat jemaah. Tak ramai lah tapi ada. Dan disyaratkan pula keadaan mereka itu akibali lagi. Apa dia merdeka. Tu banyak lagi lah.
Kelima dan syarat yang kelimanya bahawa ada jamaah pada Jumaat itu 40 orang ahli Jumaat. Jikalau dengan email sekalipun. Kita nak Jumaat saat ni tu. Syarat kena 40 orang. Ini bilangnya Jumaat ni. Nah. Bilangnya ahli Jumaat dia kena 40 orang. Jadi masalah bilangnya Jumaat ni dia khilaf panjang di kalangan fuqaha nah. Ada setengah mengatakan tak mesti kena 40 orang. Siapa depan kita sebut ni. Asal sebut juga masalah bilangnya 40 adakah jadi kan coding ke apa tu. Ada kan? Dia rasa-rasa apa sebut nak tengok dulu. Tak ada. Ada orang kata mada apa orang. Cedek berasa apa ada. Tak ada sini. Kalau tak ada dalam kitab lain lah. Mungkin kita sebut dalam kitab lain. Bilangan ahli Jumaat. Tak sedang tak ada ni. Ada ngerti deh. Walau tak ada pun kita katanya mengikut pendapat para fuqaha ni tentang bilangan Jumaat tu dia banyaklah. Cuma dalam pendapat muktamad dalam mazhab kita Syafi'i ni syarat dia kena 40 orang. Kalau tak sampai tak wajib Jumaat. Hak kita dah buat tak sampai tu ke mana? Ada pendapat yang lain mengatakan 12 orang pun ada, tak cukup 40 pun boleh buat. Maka kita buatlah. Kalau hati tu rasa tak sedap sudah Jumaat tu maka kita iringikan dengan zuhur lagi lah. Wi puah timbon lek. Itu ada. Nah. Itu. Tak ada sengerti we. Berkali lagi kitab Wisahul Abrah ada sebut apa. Syak Abrah hak musannif sendiri tu rasa pada sebut pendapat dalam rasa situ tak silap rasa 14 akwal tentang masalah ahli bilangan Jumaat ni bukan dengan Syak Abrah. Atau syarat yang kelima ni kena 40 orang. 40 orang ni kita ambil sikitlah bawah kedua tu. Kata Syekh Daud Fatauni dalam kitab Munyatul Musalli. Dah telah maklumlah syarat sah Jumaat itu berjemaah. Dan sekurang-kurang 40 orang yang kamil, yakni orang yang akibali lagi merdeka, lagi mustautin, lagi disyarat pula 40 orang yang sah semaya diri. Mana kena orang pandai belakang lah sah semaya diri ni, pandai semaya. Atau Syekh Ramli apa ni, Syekh Daud sebut dalam kitab dia. Maka jika ada dalam 40 itu yang tak sah semaya, seperti ada setengahnya tak tahu baca Fatihah. Yakni tiada kena baca tidak kena membaca setengah pada huruf Fatihah. Jika taksir pada belajar, maka itu tidak sah semaya dirinya. Tak sah lah. Muka tak ada 40 tak pandai seorang. Ataupun orang yang ummi yang taksir pada belajar. Ataupun tak sah semaya diri juga. Adapun kalau tidak taksir pada belajar, maka itu sah untuk diri dia. Dan tak dapat mereka itu di bilik 40. Ittifaq antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Ramli. Kita nak kira tak boleh hak ni masalah hak tidak taksir. Apa ni? Hak yang taksir pada belajar. Maksud tak mengajilah yang taksir pada belajar ni. Lepas tu di sana tu Syekh Daud tu setakat tulis sana tu dalil syarat 40 kita sebut juga hadis sikit tu. Dalil hak berkenaan bilangan ahli Jumaat tu 40 tu ada kita sebut juga hadis. Kita ambillah satu hadis. Muka 240 tu kan hadis kan ada satu. Kita ambil hadis Abdul Rahman ibn Ka'ab. Yang maksudnya sewaktu ketika saya menuntunkan, ketika menuntun, piping, tu panggil menuntun. Piping tarik, supaya kita piping yang buta. Kita piping, dia panggil qaid. Qaid. Saya menuntunkan ayah saya. Ayah dia tu
Mata tak nampak lah. Setelah matanya tak dapat melihatkan. Mata ayah dia. Apabila saya mendengar suara azan, apabila ia mendengar suara azan Jumaat, lalu mengucap tarahum ke atas As'ad bin Zurarah. Rahimallah alaih. Rahimahullah. Maka saya kata kepadanya, pada ayah dia tu, sesungguhnya engkau mengucap tarahum ke atasnya, atas As'ad ni, ketika azan Jumaat. Ke mana ayah boleh mengucap tarahum kepada As'ad? Katanya, ya bahkan dia kata. Kerana As'ad bin Zurarah itu adalah pertama kali orang yang mengumpulkan manusia untuk menunaikan solat Jumaat pada Bani Bayadah. Dia mula-mula orang buk-buk nak buat Jumaat dia. Sebab tu bersebut nama berdengar suara bapak tu dia. Dia ingat kata tu dia mengucap tarhum dia panggil. Sebab dia. Jadi kita nak depan lagi dia. Saya berkata lagi, berapa banyakkah bilangan mereka? Ramai mana hari tu buat Jumaat tu? Jawabnya 40 orang laki-laki. Maka hadis ni hadis riwayat Imam Abu Daud. Dia antara hadis. Lepas tu ada lagi tu 2 hadis. 3 hadis yang kita sebut depan. 4 hadis lagi tu insya-Allah. Baca sedikit dah. Akhir kalau tu sikit tak ada tu. Kata Alamah Al-Bakri dalam kitab I'anah. Dibuka tengoklah juzuk yang kedua muka 90. Hikmat disyarak bilangan 40 orang tu. Kalau katanya, apa kena 40 orang Jumaat ni? Kerana ia adalah qadar zaman diutuskan para anbiya. Abang diutuskan para nabi semua tu umur 40 belaka. So, sebahagian pendapat berkata pula qadar bilangan yang tak berhimpun kecuali ada pada bilangan itu seorang waliullah. Faham tak? Dalam bilangan 40 orang ni ya ada satu wali Allah, tapi kita tak tahu siapa. Abang tu ditutupkan bilangan kena 40. Itu hikmat ya, hikmat dia dah. Hikmat dia. Habis kata tak ada sebut Ini buka lagi kitab Wisyak Parah bilangan tu ada hak kata 5 orang boleh, hak 12 orang pun boleh. Maka tak ada apalah kalau kita nak buat pendapat fuqaha. Kalau mengikut Ahmad bin Hanbal mengatakan bukan 40 orang, ada dun kabir bilangan yang ramai lagi, yang nak lebih pada tu lagi. Itu masalah Jumaat. Dan sah ime Jumaat kanok-kanok kalau tu baca dah kah? Dah. Maka syarat tiap-tiap daripada 40 itu sah semayanya bagi dirinya. Tu gapokah seka silap lebih bukannya. Barangkali kah tu lebih tu. Dan tidak sah keadaannya jadi imam bagi kaum itu sekalipun. Dan jika barangkali jika nak jing seka lagi. Bukan dan jika. Syarat tiap-tiap 40 itu sah semaya diri. Dan jika tidak sah keadaan jadi imam bagi kaum itu sekalipun, tak apa. Orang 40 orang ni dia sah untuk peribadi dia. Ya mak tak mesti kata nak buat imam, tak buat apa tak imam. Tapi kita ingat dalam ibarat muhalli lah. Dia tafsir dalil lah. Sebab hak tepi dia katanya arba'ina tu kamilah. Yang nak ke arba'ina 40 orang yang kamil tu, dia ingat ibarat dalil bisyarti an yakunu sihhata imamati kulli minhum lil arba'ina. 40 orang yang kamil ni dengan syarat tiap-tiap orang sah boleh gile jadi tu imam gi mari. Itulah kitab muhallil dalam kitab muhallil dia sebut dalil. Muka surat tak ingat tapi dia ingat ibarat gitulah. Bisyarti an yakunu sihhata imamati kulli minhum lil arba'in. Tu kamilah. Maka hari ni kalau kita nak cari kamilah supaya kitab muhallil tu payah. 40 orang nak boleh pergi letak pergi mari nak ambil dana. Tak. Maka sini dia katanya 40 orang ni agak kata demo tu sah semaya untuk peribadi demo cukup dah lah. Walaupun tak boleh jadi takmir kepada orang pun tak apalah situ. Jadi gengeng sini. Mudah sini. Dan sah imam Jumaat kanak-kanak mati dah. Dan sah imam Jumaat kanak-kanak
Budak boleh jadi takmir, tak ada masalah. Tapi kanak yang mumayyit atau orang musafir, boleh kau. Kita ni musafir beradu jemaah tengah jalan, bermolek situ tok imam kenal kita. Tengah-tengah dia baca ketubah, nampak kita ada di pintu masjid. Tak kira mana takmir. Bahawa sudah ketubah pak. Masuk takmir. Boleh tak? Boleh. Kita akan musafir takmir jemaah tak apa. Tak masalah apa tu. Ataupun sahaya orang. Boleh tak? Ataupun mereka yang nyata berhadah. Jika hadah besar sekalipun. Ni kok mana ni? Atau mereka yang nyata berhadah. Berhadah nak semaya tak boleh lihat lagi. Atau mereka yang nyata berhadah jika hadah besar sekalipun. Jika genap bilangan-bilangan dengan yang lain daripada mereka itu. Bilangan 40 dah lah, jangan campur dengan kita. Kalau gitu masalah hak nyata email berhadah ni maknanya orang tu 40 dah. Sekali ngata email jadi 41. Walaupun kita kata nyata lepas pada semaya tu tak email berhadah sekalipun sah jemaah dia. Nyata lepas semaya bukan belum semaya. Kalau nyata belum semaya tak email guna muka hadah sah. Nampak tak? Ya orang 41. Orang 41 bukan orang musafir dah lah. Orang kampung tu 41 ke 40 lebih tak kira. Kalau itu bos semaya pak tu tak email tu semaya, ya pun tak ingat. Bos sudah semaya pak tu, kawan tak ada mana junub dia kata. Apa tu? Nyata berhadah. Sudah semaya dah, Sudah semaya dah nyata. Mana nyata ni? Mana dulu tak nyata lagi. Masa semaya. Boleh lepas semaya nyata kata berhadah. Makmum semua maaf. Kawan saat ni berhadah. Adakah sah jemaah? Sah. Sah 40 tu. Dia ni tak namanya mula lah dia berhadah. Boleh? Tu tengok. Boleh masalah. Jika genap bilangan-bilangan dengan yang lain daripada mereka itu. Dia nak cukup dah. Maknanya kalau orang itu 40 bomolek tak boleh. Nak lebih. Adapun kalau belum pada semaya tu dah tahu dah mana temi berhadah naik tak boleh tu. Ini nyata selepas pada semaya. Tak gitu, nak gitu. Adapun jika tak genap bilangan mereka dengan mereka itu, maka tak dihisapkan mereka itu pada 40. Itu tak kira tu. Dan ketahui olehmu jikalau kurang bilangan mereka itu di dalam semaya, batal semaya. Tengah-tengah duduk semaya itu nyegi ketuk sore, punah habis lah. Punah habis. Maka hendaklah ditamamkan oleh yang tinggal itu akan zuhur. Karena disyarat bilangan itu hendak ada ia berkekalan seperti waktu lah. Kita semaya 40 molek. Boleh satu rakaat 4 tu tok kotik ketuk. Ataupun tu siok. Tinggal lagi 39. Jemaah tu tak kira dah. Pas semaya, semaya tak batal. Semaya hak 39 lagi kena tamam menjadi zuhur. Apa dah? Buat zuhur. Sebab berkekalan. Maka akan satu bawah sikit cuba tengok dah. Qauluhu dan tidak sah imam jemaah. Ibarat sing tu dalam mutlaqin tu kita sabila. Tu kita tafsir dah tu. Kita tafsir dah. Dalam mutlaqin hak tepi tu jawab ibarat sing. Gapo ibarat sing? Jadi kita buat rumuk. Dia buat rumuk tapi kita buka oleh sabila. Yakni sabilal muhtadin. Safhah 45. Waktu kita nak mudah lama cari je dah. Kalau baca dalam mutlaqin jawab ibarat sing. Gapo yang berasing ni. Kalau kita tak tahu maklumat tak tahu tu sing tu gapo tahu. Maka tu ambil di kitab Sabila Muhtadi. Bermula harus keadaan imam Jumaat itu sahaya ataupun musafir ataupun kanak-kanak ataupun yang berhadah kecil ataupun yang besar yang tidak diketahui hadahnya malaikat kemudian daripada semaya. Hak tu kata berhadah lepas dah semaya.
ataupun ia semaya 4 rakaat seperti asar, jika ada lebih imam itu daripada 40, maka jika tak lebih ia daripada 40, tidak sah jemaah mereka itu. Kalau 40 bermolek tak sah, kerana ketiadaan bilangnya disyaratkan syarat 40. Dan demikian lagi tidak sah jemaah jika nyata imam itu kafir, tak boleh juga, ataupun perempuan, tak ada juga tu. Dan jika ada yang lebih daripada 40 sekalipun, orang 41 tak imam seorang, baru lepas semaya tak imam kata kawai bukan Islam ni, habis bunuh hak 40. Dia tak serupa masalah atas, hak kafir ni, tak serupa tu. Intahasing sabila, intaha musannih. Intahasing tu sing tu sabila. Jadi kalau cara dia sengertilah, bukan sabila ambil di musannih. Dia kena kata intaha sabila daripada sing, daripada apa dah? Intaha musannih, intaha sabila. Baru kena cara dia. Tertib dia lah. Jadi kalau nampak zahir situ, sabila ni ambil daripada musannih mutlak, padahal sabila tu tempat rujuk ke dia. Tak apalah dia guna istilah dia lagu tu. Tapi kita kena faham lah. Kena faham kata, sabila dengan musannih mana tua. Kalau turut kaedah ni kena intaha musannih naklan daripada sabila kan boleh lah, ataupun nakilan boleh lah. Itu cara-cara dia. Syarat yang keanehnya bahawa mendahulukan dia dua ketebah. Jadi nak sembahyang jemaah ni kena ketebah dulu. Dia tak sepuluh sembahyang raya tak apalah tebah belakang pun. Ini kena tebah dulu. Syarat yang keaneh bagi sah solat jemaah ialah dua ketebah, ada dua ketebah sebelum solat. Sebelum tu nak uas sekali lagi cara tulis. Tapi kalau boleh baca dah tak ada gapalah. Cuma jatuh uas. Maka tak sah jemaah sehingga didahulukan dia oleh dua ketebah. Tak boleh. Dalil kerana hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma katanya kana Nabi yaktubu yaumal jumu'ah khutbataini yajlisu bainahuma. Adalah Nabi berkhutbah ya pada hari Jumaat dua khutbah, beliau duduk antara keduanya. Nabi kita duduk antara. Jadi belum semaya, bukan lepas semaya. Dan tak pernah bersemaya Rasulullah ke Jumaat melainkan kemudian daripada dua khutbah. Kata ulama salah, sesungguhnya dipendekkan solat Jumaat itu kerana ketebah. Ada yang mengatakan Jumaat ni kita buat dua ni kerana ketebah ganti dah. Padahal ada setengah pendapat kata dah suku. Dia syanak suku dah tu. Rukun-rukun tebah Jumaat. Rukun tebah Jumaat. Bermula rukun tebah itu 5 perkara. Tebah ni mesti kena tahu dah ni. Pasal tu dia buat satu tajuk suku tu. Rukun yang pertama membaca alhamdulillah, yakni memuji Allah. Itu bawah tu. Dan tertentulah lafaz puji seperti alhamdulillah ataupun ahmadullah. Baca dengan PM Dorek tu. Ahmadullah. Ataupun nahmadullah. Ataupun lillahil hamd. Maka boleh berlaku semua tu. Itu dalil bawah tu hadis yang menunjukkan bahawasanya apa dia panggil, bila kita nak ketebah tu kena bacalah syarat-syarat dia. Dalil demikian itu ialah ittiba' pada barang yang meriwayat kita terfikir, bukan meriuk tak, meriwayat kita terfikir itu. Pada barang yang meriwayat oleh Jabir radhiyallahu anhu, yang maksudnya adalah Rasulullah apabila berkhutbah itu merah dua mata dia dan tinggi suara. Jadi sedap khutbah dia lah, panas semangat dan bersangat marahnya sehingga seolah-olah yang menakutikan askar perang, supaya duk bagi semangat masa askar perang itu dah. Padahal dia baca khutbah aja. Beliau bersabda, datang pada waktu pagi kamu dan datang waktu petang kamu. Beliau bersabda lagi, dibangkitkan aku dan kiamat itu seperti dua jari ini. Dalam isi khutbah dia tu, beliau menyertaikan antara dua jari telunjuk dan jari tengah dan sabda dia, adapun kemudian daripada itu maka sebaik-baik hadis itu kitabullah. Hingga panjang lagi dah hadis dia tu.
Hanya lagi hadis. Dan keduanya salawat atas Nabi. Itu rukun tebah yang kedua. Salawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat ni tengok bawah. Dan sahlah berselawat itu dengan yang mana sirah ada ia. Ikut sirah mana-mana boleh ni daripada sirah selawat. Dengan syarat bahawa disebut nama yang soreh seperti Nabi ataupun Rasul ataupun Muhammad. Jadi kita nak mendatangkan dhamir tak boleh tu. Dan tidak memadai sebut dengan dhamir ganti daripada isim soreh. Tak boleh tu. Kena sebut soreh. Dan memadai usalli ataupun nusalli ala Muhammadin. Kalau kata usalli alaihi dhamir tak boleh. Dia kena dengan si zohir, si soreh. Ataupun ar-rasul ataupun an-nabi. Dan tak memadai rahimallahu Muhammadan. Itu bukan selawat tu. Tapi doa tu doa lah, bukan selawat tu. Rahimallahu Muhammadan bukan selawat. Ketiganya wasiat dengan takwa Allah. Wasiat dengan takwa. Yakni bawah. Wajib pada ketubah itu wasiat dengan takwa Allah. Dan tidak tertakying lafaz demikian itu, demikian takwa Allah. Takwa adalah atas pendapat yang sahih. Jadi masalah takwa Allah ni kita nak sirah lagu mana ikutlah. Cuma selalu kita baca ketubah tu, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu boleh. Itu kebanyakan. Karena tujuan itu ialah menasihat dan mengajar dan menanggung atas taat pada Allah. Maka memadai bagai menunjuk atas demikian itu. Dan tak dapat tidak pada wasiat itu daripada menanggung. Kita tu menanggung tu bukan bagi kita sikit. Menanggungkan atas taat dan menegah pada maksiat. Tak tahu nak pakai sikit. Ambil ngor tak dulu. Naik ke atas. Dan 3 rukun. Kita jadi silap tulis kat mana. Tak apalah. Ya sebenarnya kena tukar di bawah. 2 kali hasiah. Dan 3 rukun ini wajib tiap-tiap 2 ketubah. Patut ke 1. Atau kepak atau mati pula bawah tu. Mungkin ada situ dah dengan banyak-banyak silap kita tak mungkin tak sedikit belaka. Silap tu. Bukan silap apa tak? Silap tepat. Ya sebenarnya akar 1 hak ni kena tak bawah. Belum ada akar 1 hak bawah tu. Hak bawah dia akar 2 cara dia. Situ. Nampak rupa silap tu. Silap dah. Silap letak tepat. 3 rukun ini wajib tiap-tiap 2 ketubah. Ketubah pertama pun ada, ketubah yang kedua pun kena ada. 3 rukun saat ini. Keempatnya, membaca satu ayat daripada salah satu daripada 2 ketubah. Tetapi pada ketubah yang pertama, aula. Hak ni hak atas tak ada qauluhu tu. Hak atas tu kena buat ke 1 sikit lah. Membaca satu ayat tu tak qauluhu situ. Tak situ. Lepas tu baru tafsir bawah nota kaki tu ke 1. Bagi sikit. Yakni wajib membaca satu ayat daripada Quran pada salah satu daripada 2 ketubah. Nak baca ketubah pertama pun tak apa, kedua pun tak apa. Dan sekurang-kurangnya ayat yang memberi faham yang jelas makna. Makna tu jelas. Dari sunatkan dia pada ketubah pertama ayat Quran supaya ada ia pada muka balas doa. Membetuli doa pada ketubah yang kedua. Jadi hak kedua doa pertama tu ayat Quran. Kita bagi. Dalilnya hadis Jabir bin Samurah an kana an-nabi yaktubu qa'iman summa yajlisu summa yakum fayaqra'u ayatin wa yadhkurullah. Adalah nabi berketubah ia berdiri, kemudian duduk ia, kemudian berdiri. Maka membaca beberapa ayat dan menyebut ia akan Allah. Ada sahih Muslim tu. Kelimanya doa bagi mukminin pada ketubah yang kedua. Termasuk mukminat atik tu, mukminin sajadah termasuk mukminat atik. Ketubah yang kedua lah. Sekurang-kurangnya rahimakumullah. Lepas tu kita doa gini tu, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin. Tu comel lagi dah. Tapi yang paling kurang tu rahimakumullah pun tak apa dah doa secara tu pun dah. Boleh dah.
Boleh dah. Syarat-syarat tebah jemaah. Tadi rukun, ini syarat. Satu bahasa Arab, dan syarat dua tebah itu dengan bahasa Arab. Hak rukun ni bukan hak isi kandungan kita tazkirah tu dak, rukun-rukun dia nah. Dan memadalah bahasa Arab pada segala rukunnya juga. Walaupun makmum tak erti dengar, ya mesti kena bahasa Arab juga nah. Tak boleh hak ni. Hak rukun ni kita nak terjemah tak boleh. Kita nak pergi pak segala puji bagi Allah, takut kamu seliakan Allah. Tak boleh. Rukun hak 5 ni mesti dengan bahasa Arabi. Ingat tebah. Lepas tu hak ucapan kita nak beri maudhu' tajuk ke apa tu, lah bahasa Thai, bahasa Arab, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Lepas tu atas pandai masing-masing, tak ada apa tu. Ke satu dulu kita ambil sikit. Yang ni disyaratkan bahawa ada tebah jemaah itu dengan bahasa Arab kerana itibak salah dan khalah. Dapat bahasa dulu. Lagu itulah kita tibak dia. Kerana bahasa ia zikir yang fardu. Maka disyarat padanya demikian itu seperti takbiratul ihram. Takbir ni kita nak terjemah tak boleh. Bahasa Arab. Sekalipun jika tak fahamkan dia, walau tak erti bahasa Arab kak, malaikat oleh seorang daripada mereka. Maka jika mungkin belajar bahasa Arab, wajib ia atas kalian itu atas jalan fardu kifayah. Kena mengaji bahasa Arab, fardu kifayah. Dan memadai belajarkan dia oleh seorang. Seorang tak apa dah. Maka jika tak perbuat demikian, maka jika tak perbuat mereka itu sekalian, dah saja berdosa. Sebab fardu kifayah. Tak siapa dia belajar bahasa Arab. Dosa belaka. Dan tidak jemaah atas mereka itu. Bukan bersolah mereka itu akan salat zuhur. Jadi jemaah tak wajib lah. Gini. Kalau suti kampung tak ada siapa dia reti bahasa Arab sekabuk, jemaah tak wajib. Kenapa? Kerana tebah ni syarat kena bahasa Arab. Maknanya kena ada orang reti sore. Kena reti sore. Ada seperti zuhur. Dan jika tak mungkin belajar bahasa Arab, ni kita kata nak pergi mengaji tak boleh, tak ada punya pandai. Tok tak ada dah. Duduk fak dia saja. Tak mungkin belajar. Ataupun belajar dah tak pandai lagi. Tak kerti nak kata. Nah saja bertebah oleh imam itu dengan bahasa Arab, kemudian diterjemahkan rukun-rukun tebah. Jadi hak pandai tu adalah seorang imam. Terjemah rukun tebah semua dengan bahasa yang ketahui. Alhamdulillah masalah tebah ni disyaratkan dengan bahasa Arab lah. Dan kita kata di dunia hari ni tak ada orang tak pandai bahasa Arab kan, sekadar rukun nak baca tu, walau pelek-pelek telo-telo punya reti bahasa Arab. Nah, ada situ. Dan kedua dalam waktu zuhur. Dan keadaan keduanya ketebah tu di dalam waktu zuhur. Jadi ketebah yang kita nak baca ni, baca dalam waktu zuhur lah. Jadi pahas situ, kalau kita baca ketebah belum ber zuhur masuk lagi tak boleh. Pukul 11.30 kita ketebah dah. Bawa mulai zuhur pukul 12 pak kita sembahyang jemaah. Tak boleh. Ya syaratnya waktu juga. Ada waktu juga bawa boleh. Apa yang bawah tu dah. Bawah tu sebagai dalil, tak ada apa bawah tu. Bawah tu dalil kata nak waktu zuhur. Yang ketiga, dan muwalak antara keduanya dua ketebah. Maksud muwalak jangan sengai lama lah. Jangan sengai lama. Dan antara segala rukun ketebah semua. Dan antara ketebah dan semaya, semua kena muwalak belaka. Kena muwalak belaka. Kena tertib, kena muwalak, bukan tertib, kena muwalak. Kena teratur, jangan kata sengai lama. Alhamdulillah. Senyak rai. Ittaqullah. Dah leh sengai lama doa. Jadi dia panggil tu. Kalau bahas itu kena mualak antara dua ketebah pertama yang kedua, dan antara segala rukun pun kena mualak juga. Akal satu, yakni disyaratkan bagi sah ketebah jemaah itu mualak dengan bahawa ada ia berturut-turut. Jika tiada bahawa jatuh fasil, mana perkara yang asing menceraikan
yang panjang antara rukun-rukunnya. Ya tak sih tu kalau fasil panjang tak boleh. Jika lama jelas. Dan tidak jatuh perceraian yang panjang antara dua ketebah. Dan tidak antara ketebah dan semaya. Semua tu kena tak boleh dengan lama. Sudah ketebah pak tu, pakai komak semaya lah. Karena itibak. Dan tidak manik perceraian sedikit yang pendek, tak apa sikit-sikit. Dan jadi itibarkan pendek dan panjang itu ialah kembali kepada uruh. Tu kena balik uruh lah. Kita tak tobik tu. Kalau uruh bila kata panjang-panjang, kalau pandok-pandok. Yang keempat dan suci daripada hadas dan najis. Ini sepengas semaya lah. Makna imam nak baca ketubah tu syarat kena berwuduk. Najis yang ada. Najis mana? Yang tidak, tu naab dan najis tu. Yang tidak dimaafkan daripadanya najis. Adapun kalau najis maaf tak apa. Suci tu najis ni. Yang kata masalah suci najis ni bukan hadas. Pada kain. Suci itu pada kain. Dan pada badai dan pada tempat. Ini sepengal lebat semaya lah. Lebat semaya ni. Sama lah. Syarat yang kelima dan menutup aurah. Dia menutup aurah. Adanya orang sebagai nak baca ketubah tu kena. Pakai aurah semacam semaya lah. Kedua tu kan bawah sikit. Bersalahan duduk antara dua ketubah. Maka tak disyarat padanya menutupi aurah. Itu tak syarat. Dan tidak disyaratkan bersuci antara. Tapi kedua ketubah tu syarat lah. Mana kalau ketuk antara tak apa. Buat nak baca pula semaya semula tak apa. Maka hasil bahawasanya syarat yang tersebut itu diiktibarkan pada segala rukun juga. Iktibar tekah rukun. Bukan rukun tak apa, tak ada. Maka jika terbuka aurah pada lain daripada segala rukun, tidak batal ketubahnya. Dan seumpamanya bagi jikalau berhadah ia antara segala rukun. Jelas-jelas rukun dia ketuk, tak apa. Ia tak si berhadah tekah rukun. Ingat saja. Dan didatai dengan sesuatu pada tawabik ketubah serta dengan hadahnya itu. Kamu dia istiqlah ia. Maka tidak memberi mudarat pada ketubahnya oleh bagai yang ia dataikan dia yang lain pada arkan itu serta dengan hadah. Artinya masa celah-celah antara rukun tu dia berhadah tak apa. Dia nak baca gapolah celah tu. Yang keenam dan berdiri bagi yang kuasa pada keduanya dua ketubah ya. Orang baca ketubah ni tak boleh duduk, orang kuasa berdiri. Kena berdiri juga kat mana-mana. Artinya kalau dia tak kuasa berdiri, bolehlah nak duduk. Tengok dalil bawah, kita ambil dalil lah. Kerana hadis riwayat, lakah dua bagi. Jabir bin Samurah, kana Nabi, baca dah dalil ni tadi ni. Yaktubu qaiman summa yajlisu summa yaqumu fayaqra'u ayatin wa yadhkurullah. Pak kita nak qaiman tu. Pada hadis qaiman dah. Yang ketujuh, dan duduk antara dua ketubah qadatu ma'ninah. Masa sudah tebah pertama duduk semeta tu, kita kena wita ma'ninah hati. Dia sekejap. Kali kita dah balik tebah, tidak tak ma'ninah. Maka tak sah tebah tu. Baik dah. Banyak nak berlaku tu. Bawa tu duduk nyata pak tu. Dia balik isi tebah dia tu tak. Maka tidak tak ma'ninah. Kita duduk sekejap tu. Wah dia. Sekadar subhanallah. Pas nak balik pun balik tak apa dah. Dia panggil. Pasal kita tak ma'ninah dah. Itu kena hati-hatilah tu. Dan sunat dipanjangkan sedikit kada baca surah Ikhlas, surah Qul Huwallah. Kita duduk dipanjang kada surah Qul Huwallah. Serta sunat dibacakan dia akan surah Qul Huwallah. Ikhlas. Dan yang membaca ketubah padahal ia duduk kerana uzur, wajib diceraikan antara kedua dengan diam. Apa makna? Orang yang baca ketubah duduk dah. Maka kita nak becek dua ketubah tu, kada dia senyap. Dia nak bangun, tak bangun dah. Dia duduk. Becek dengan senyap gitu ya. Yang ke-8 dan mendengarkan 40 orang yang sah jemaah dengan mereka itu. Ketubah yang kita nak baca ni kena memperdengarkan 40 orang. Artinya bila kita baca surah tubik tu, dia boleh dengar. Sekiranya kalau tidak ada hingga banga di keliling kita. Kalau kita tahu kita baca derah dah, tapi dia bosan dengan kelek apa lagi, tu tak apa. Sah tu. Sebab sekiranya tak ada benda tu, maka mereka akan dengar, maka boleh. Jika tak faham mereka itu akan makna sekalipun, dia tak reti buat dengar ni.
Jangan nak dengar, ya faham tak faham tu halal. Nak dengar. Dan memadalah 40 itu dengan khatib. Kha tu. Dan jika tidak mendengar jaga ketebah tu kha juga tu silap lah bagi-bagi. Dengan sebab tuli sekali pun. Ya. Tok khatib itu yang penting tuli, taklah. Yang penting nak demo bawah dengar. Tok khatib sendiri tu tak dengar muka tengah tuli. Sah tak? Sah tebah. Kerana dia ketahui bagian dibaca. Dia baca gapo dia tahu tu khatib, dia tak dengar tu hati telinga dia. Tak boleh. Dan disyaratkan pula pada dua tebah dan semaya jemaah itu genap bilenge yang 40 daripada awal tebah hingga selesai semaya. Kalau jadi seli celah-celah tu tak cukup, jadi punahlah. Habis kata bawah sikit ke satu. Maka disyaratkan bagi sah tebah jemaah itu bawa hadi bilenge 40 orang laki-laki daripada mereka yang terjadi dengan mereka itu oleh jemaah. Selepas panggil dah lah 40 orang. Dan lagi disyaratkan bahawa mendengar 40 itu akan ketebah jemaah. Kalau hidup tidur, tadi tu syarat nak dengar. Maka mengakak oleh khatib akan suaranya dengan rukun-rukun. Dengan sekira mendengar oleh mereka itu 40. Hak rukun tu ya. Hak isi kandungnya ceramah tak ada apa lah tu. Kerana maksud daripada ketebah tu ialah mauizah. Sebab tu nak kat suara derah tu. Dan pengajaran. Dan iaitu tak hasil ia malaikat dengan menuntut didengar dan mendengar. Nak kata baik dengar lah muka. Itu hasil maksud. Dan jika tak faham malaikat itu akan dia. Seperti orang awam yang baca Fatihah oleh semaya. Sah tak? Sah tebah. Orang awam baca ketebah, ada dengar ketebah tak erti, tak apa. Orang semaya tak erti Fatihah, tak apa. Tak erti makna dia dah. Dan tak faham ia akan maknanya, tak apa tu. Dan tak memadai diperlahankan. Kalau baca ketebah ke tak boleh. Innalhamdulillah. Orang belakang gapo dah tak boleh. Dia kena derah suara sekadar dia boleh buat dubik suara. Hari ni tak ada masalah suara ni, kita ada alat pembesar suara dan sebagainya. Tak ada jadi masalah lagi ni kita dah. Kita berada setakat tu dulu insya-Allah. Sunat jemaah dan ketebah, sunat tebah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fatahal arif. Nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Berarti gitu mastar.